Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mulakan perkongsian ilmu pada malam ni dengan nama Allah. Jadi mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ni, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min 'ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbil alamin. Amma ba'd. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas rahmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala jua kita dapat bersama-sama pada malam ni untuk kita meneruskan pengajian kita pada malam ni, insya-Allah, tuan-tuan. Baik. Jadi malam ni kita mulalah melihat kepada bacaan-bacaan yang wajib dalam solat kita, dipanggil bacaan rukun qauli. Jadi kita akan bertalaki, maknanya saya baca, tuan-tuan ikut, dan kita akan tengok satu persatu daripada kesalahan-kesalahan bacaan ini, dan sama ada kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, pada setiap kuliah kita, kita akan buat tahlil juga. Cuma tahlil kita buat lepas isyak lah, maknanya saya imam isyak tu, kemudian lepas isyak terus kita bawa tahlil. Jadi setiap minggu tahlil akan ada macam biasa. Cuma yasin je lah kita tak baca. Tahlil kita akan buat. Baik, kita tengok kepada pengajian, kepada tulisan kita ni. Jadi kertas ni tuan-tuan catat, tuan-tuan simpan lah. Minggu depan bawa juga. Tak habis ni minggu ni, tuan-tuan, bukan sikit. Dia punya soal jawab nanti, mungkin pecahan-pecahan itu makan masa juga untuk saya syarahkan, tuan-tuan. Baik. Jadi bacaan rukun qauli ni dalam sembahyang ada 5, tuan-tuan. Jadi tengok dalam tulisan dalam kita punya kertas tu ada 5 perkara. Jadi rukun qauli ni salah satu tak boleh salah. Maknanya kalau 4 betul, 1 salah pun out. Tak boleh salah lah, tuan-tuan. Mana-mana tak boleh salah. Dia macam rukun Islam ni. 1 salah dikira kosong terus. Tuan-tuan. Maknanya Fatihah betul, yang lain semua betul. Kemudian tiba-tiba bacaan tahiyat. At-tahiyat salah, batal sembahyang juga, tuan-tuan. Cuma tahiyat tu kita tak dengar masing-masing tu, tuan-tuan. Baik, jadi rukun qauli ni ada 5 yang wajib baca dengan betul. Yang lain tu maknanya kalau salah baca tidak membatalkan sembahyang, tapi makruh. Jadi rukun qauli yang pertama ialah takbiratul ihram. Tu tuan-tuan nak buat catatan boleh. Kalau ada pensel, pen tak ada, tuan-tuan, pakai ingat gitulah. Minggu depan kena bawa pensel lah. Nanti nak kena bulat-bulat ni. Kalau tidak nanti kita tak ingat, tuan-tuan. Jadi yang pertama takbiratul ihram, tu rukun qauli pertama. Rukun qauli kedua ialah bacaan surah Al-Fatihah. Tu bacaan rukun qauli yang kedua. Kemudian bacaan rukuk ni sunat hai'ah, bukan rukun qauli. Bacaan i'tidal adalah sunat hai'ah. Kemudian bacaan sujud sunat hai'ah, bukan sunat abad, sunat hai'ah. Bacaan tahiyat akhir, yang tu ada 2 rukun qauli. Tu kena ada pensel tu. At-tahiyat tu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jumpa tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang tu yang ketiga.
Rukun qauli yang ketiga. At-tahiyyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun qauli yang keempat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Dia rukun qauli ni yang keempat ni, Allahumma salli ala Muhammad sahaja. Wa ala ali Muhammad bukan rukun qauli, sunat ab'ad dah. Sunat ab'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu rukun qauli yang keempat. Wa ala ali Muhammad sunat ab'ad. Kama sallaita ala Ibrahim, itu adalah sunat hay'ah. Sunat hay'ah. Kemudian sampai habislah semua sunat hay'ah belaka tu. Yang terakhir rukun qauli yang kelima ialah assalamualaikum, lafaz salam itu. Jadi itulah 5 rukun qauli yang kita nak kena baca betul semua sekali. Walaupun satu huruf tak boleh gugur. Kena betul semua sekali. Baik. Kita mula tengok satu persatu. Jadi terima kasihlah kepada Abang Syam kerana telah berusaha untuk mencari bacaan-bacaan ni dan telah photostatkan kertas ni untuk kita semua. Jadi saham ni besar. Saham akhirat ni besar untuk Abang Syam yang photostat ni. Pahalanya mengalir kepada dia. Yang mana kita pegang kertas ni, pahalanya mengalir kepada dia. Tuan-tuan tak? Jadi kita ni maknanya dia lah untung. Kita kita rugi sikit lah. Gitu nah. Baik tuan-tuan, jadi kita mula. Baik, dalam bacaan rukun-rukun qauli ni, tuan-tuan dia kena ingat, dia ada 2 lahan. Dia panggil lahnun. Lahnun ni lamhanun. Lahan dia panggil. Lahan ni adalah bentuk bacaan. Jadi dalam bacaan rukun qauli dan sunat hay'ah, dia ada satu dipanggil lahan bacaan lahnul khafi. Lahnul khafi. Jadi ada kok yang tak ada tu, nanti boleh photostat lagi minggu depan boleh bagi kepada yang nak belajar. Tak apa, kita buat audio, kemudian buat video rakaman secara Facebook live ni. Jadi mungkin ada yang ketinggalan, dia orang boleh ikuti baliklah kuliah saya ni dalam rakaman video ni insya-Allah. Baik tuan-tuan, jadi lahnul khafi. Lahnul khafi ialah kesalahan khafi. Khafi ni kesalahan kecil. Kesalahan kecil Kesalahan kecil ni bacaan kalau dibaca maka tak batal semayang. Tak batal semayang. Macam syirik juga, ada syirik khafi, ada syirik jali. Ini pun sama. Syirik khafi ialah syirik yang halus, khafi, khafaya. Tapi tuan-tuan tak ada pensel nak tulis tak boleh. Khafi, khafaya. Jadi lahnul khafi. Satu lagi panggil lahnul jali. Jim lam ya. Lahnul jali. Jadi lahnul jali ni kesalahan besar. Siapa yang melakukan kesalahan lahnul jali walaupun satu, maka batal semayang dia. Kalau orang yang baca tu tak sah bacaan dia. Kalau imam yang baca, maka kita wajib mufarakah. Kita wajib niat keluar. Kalau kita ikut juga, semayang kita batal. Tak boleh. Salah ni imam baca lah. Tapi kesalahan yang besar lah. Maka kita sahaja aku mufarakah kerana Allah. Okey. Jadi mudahnya tuan-tuan, bahasa Melayunya maknanya bacaan rukun qauli ni ada kesalahan kecil, ada kesalahan besar. Kesalahan kecil hukumnya makruh, kesalahan besar hukumnya batal, tidak dimaafkan, batal sembahyang. Kalau imam yang membaca kesalahan yang kecil, jangan keluar sembahyang, tuan-tuan, terus ikut sembahyang tu. Dan kalau kita yang melakukan kesalahan bacaan, kesalahan yang kecil, sembahyang kita tak sempurna pahala. Tapi kalau kita sendiri melakukan kesalahan yang besar, sembahyang kita 20 tahun selama hari ni tak sah. Tuan-tuan kita. Mari kita tengok, mula belajar. Ada orang tanya saya, tapi saya tak jawab lagi dalam grup tu. Nanti saya jawab lah, tuan-tuan. Ustaz dia kata, baru hari ni saya tahu sebutan siratal ladzi itu adalah fi. Selama ke hari ni Ustaz, macam mana hukum semayang saya? Dia kata, dia tanya saya tu dalam PM saya. Dia selama hari ni baca sin, siratal ladzi. Tuan-tuan nak, dah berpuluh tahun dia semayang gitu. Dia baca siratal ladzi. Baru hari ni dia tahu sirah. Tuan-tuan nak tanya saya, Ustaz, hukum semayang saya macam mana? Tuan-tuan ni tu payah nak jawab tu. Kalau ikut kepada keadilan ataupun kalau kita ikut kepada hukum hakam fiqh yang asal, tak dimaafkan. Maknanya bila kita, sebab tu tuan-tuan, kita kena belajar. Ini makna kata kelalaian dia tak belajar.
Dia lalai, tidak belajar, ataupun tidak mencari guru untuk dia membetulkan bacaan dia, maka kelalaian dia itu tidak dimaafkan di sisi Allah kalau kira. Tuan-tuan ya. Perkara yang kita tak tahu, kita buat salah selama hari ni. Bila kita tahu, salah tu tak salah. Tuan-tuan, contoh, kita tak pernah tahu puasa tu wajib. Tiba-tiba hari ni baru kita tahu puasa tu wajib. Puasa selama hari ni, adakah kita tak perlu qada, tuan-tuan? Kena qada juga. Kita dah tahu benda tu wajib, bukan bermakna masa tak tahu puasa jadi halal. Kalau gitu untung orang jahil, tuan-tuan. Orang jahil ni untung dia orang. Dia orang tak tahu sembahyang tu wajib, dia orang tak sembahyang. Bila dia orang tahu hari ni dia orang baru nak sembahyang, maka dia orang ni beruntung dak, tuan-tuan. Kecuali lah orang yang memang maknanya tak ada kesempatan nak belajar dalam hutan ke, jauh daripada agama lain. Tapi kita duduk bandar gini, kita tak cari ilmu tu salah kita. Kita tak kemaskinikan pengajian agama, kita sibuk dengan dunia, pergi balik daripada pagi sampai malam sibuk mencari harta dunia. Kita tak pandai agama, tu salah kita, tak dimaafkan di sisi syarak. Gitu tuan-tuan ya. Cumanya ialah mana kata kita harap dengan rahmat Allah, mudah-mudahan semayang dia Allah terima, tu je lah. Sebab dalam keadaan dia dah semayang dah, tuan-tuan tak. Cuma makna kata kalau tanya hukum asal, memang tidak sah semayang dia selama ke hari ni. Kalau hukum asal dia lah. Jadi hari ni maknanya dia kena minta ampun dengan Allah oleh kerana baca fi dengan si tu, dan minta ampun oleh kerana kejahilan dia kepada Allah. Dan maknanya kalau ada masa dia kena qada. Dia kena qada balik semayang dia. Kalau tanya hukum, itulah hukum dia. Tak boleh halal kita, tak boleh. Sebab salah kan, tuan-tuan. Gitu. Baik tuan-tuan. Jadi kita tengok lah. Rukun qauli yang pertama sekali ni Allahu Akbar ni ya. Ni adalah takbiratul ihram. Tuan-tuan. Takbir apa tuan-tuan? Takbir apa takbir? Bila kita sebut takbir ni dalam bahasa Arab, takbir ialah Allahu Akbar adalah. Singkatan dia adalah takbir. Takbir kan dulu kau ngaji sebut takbir. Takbir ni maknanya lafaz Allahu Akbar itu kalau kita singkatkan maka dipanggil takbir. Ihram masuk ihram. Kenapa panggil takbiratul ihram? Ihram ialah takbir, sebutan yang kita lafazkan yang mengharamkan. Itu makna ihram. Ihram ni maknanya takbiratul takbir yang mengharamkan segala perkara yang halal di luar sembahyang. Itu zahir ataupun batin. Itu maksud ihram. Mana bila kita Allahu Akbar ni, haram dah semua perkara-perkara yang halal sebelum yang kita buat ni. Apa? Halal makan, haram dah. Tak boleh kita makan dalam sembahyang. Pertama, batal sembahyang kalau makan juga, tuan-tuan. Makan juga batal sembahyang. Yang kedua, haram perbuatan tu, berdosa besar. Kita mempersendakan Allah. Tak boleh sambil solat nak letak coklat dekat sebelah kanan gigi ke, contoh kan. Perbuatan tu haram dan sembahyang tidak sah. Tak sah saja tak apa, haram. Haram tuan-tuan gitu. Sengaja buat jatuh kafir. Tahu dah kan perkara tu maknanya mempersenda-sendakan Allah, bermain-main dengan sembahyang. Saja duk main-main, makan coklat juga saja nak main-main. Saja nak main-main, maka boleh jatuh kepada kafir, mempersendakan ibadah di sisi Allah, tak boleh ya. Dan haram juga maknanya takbir yang mengharamkan segala perkara yang halal di luar sembahyang dari segi batin kita. Maknanya kata dalam sembahyang haram kita ingat benda lain. Maknanya tak boleh senang-senang sembahyang ni aku fikir pasal tu, fikir pasal ni. Senang-senang kita nak fikir, dia tak boleh. Dalam sembahyang wajib kita jaga zahir kita ni daripada makan ke, bercakap ke, telefon bunyi boleh angkat kan? Tak boleh ya, sebab benda haram. Jaga lah. Boleh bunyi telefon tak boleh angkat lah. Cumanya kalau zahir ni kalau kita buat batal semayang. Hati batal apa tuan-tuan? Dia tak batal semayang. Batal pahala. Tak ada pahala. Kosong. Jadi debu yang berterbangan semayang ni. Tuan-tuan ya. Jadi kalau luar kita buat benda-benda yang halal, makan, minum, bercakap, batal terus semayang. Kalau batin, batal terus pandangan Allah. Allah tak tengok semayang. Itu semayang orang munafik tu. Tuan-tuan ya. Jadi makna kata bila kita semayang, hati ni pun nak kena haramkan daripada ingat kepada selain daripada Allah. Tuan-tuan ya. Jadi kena usaha. Bila kita baca bismillah, hati pun kena bismillah juga. Jangan bismillah hati. Memang lari, tuan-tuan tak? Dia akan lari. Tapi lari itu bukan makna kita boleh ikut. Lari itu ujian.
Tuan-tuan lari hujan, tarik balik, tarik. Saya pun sama, tuan-tuan. Gitulah. Yang penting kita ni tak putus-putus mujahadah. Tarik. Hati kita ni lari, tarik. Sebab kita tahu haram kita biar hati kita lari daripada Allah dalam semayang. Haram, tuan-tuan ya. Lepas tu kata fawailul lil musallin tu. Celaka bagi orang semayang. Nah, mana kata kalau sengaja. Tapi kalau kita memang dah tarik, lari tu makna kita usaha tarik dah. Jangan lari, duk fikir, duk ikut. Yang tu memang haram. Tentu kita. Tu makna takbiratul ihram. Baik, Allahu Akbar. Ni lapas dia. Lapas dia yang kena baca betul. Baik, tuan-tuan. Dengar, tuan-tuan ya. Pertama, kesalahan lahnul jali. Tuan-tuan nampak tak saya buat bacaan ni? Tuan-tuan nampak tak kat mana kesalahan ya? Yang batal semayang. Pertama nah. Allahu Akbar. Sah tak angkat takbir kita? Allah. Tak sah batal semayang tu. Di mana batal dia? Dekat mana batal dia, tuan-tuan? Allahu Akbar. Tu ada juga setengah-tengah tempat dia angkat takbir macam tu, tuan-tuan. Allah. Batal kat mana? Kat mana batal? Bacaan tu? Sebab apa batal? Tak ada lam. Tak, ada lain. Allah. Kat mana batal tu? Tu batal kat mana? Tak, bukan. Belum masuk yang tu lagi. Baru dulu. Betul juga tu. Tapi itu belum masuk lagi. Allah. Batal kat mana? Panjang tak boleh. Allah tak boleh. Dia kena Allah. Tu sikit je tu. Mana ni tak boleh panjang sikit pun. Bila ni panjang, dia akan jadi makna lain dah. Tuan-tuan ya. Tak boleh Allah. Kan ada setengah imam dia gitu. Masa dia angkat tangan tu, dia ikut rentak tangan dia. Allah. Tak boleh. Batal semayang. Kalau imam mula-mula angkat takbir macam tu dah, tuan-tuan mufarakah tu niat mufarakah tu lah kita. Tak boleh ikut dah lah semayang dia. Jadi tak boleh panjang. Ni kalau panjang, tuan-tuan, maksud dia jadi apa? Maksud jadi adakah? Dia akan jadi ada hamzah istifham kat situ. Dia akan jadi persoalan, adakah? Sebab tu tak boleh panjang tu. Kalau panjang dia akan ada makna lain. Yang ni makna dia, adakah Allah Maha Besar? Tu tak boleh panjang tu. Dia akan jadi, adakah Allah Maha Besar? Jadi tak betul lafaz tu. Dia, tuan-tuan, dalam istilah bahasa Arab ni, bila kita nak tanya seseorang itu, kita boleh tambah di depan dengan panjang kalimah tu. Antum, Allah sebut dalam surah Waqi'ah. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Adakah kamu yang menjadikan langit dan bumi? Ada dua tu. Antum. Antum ni kadang-kadang ditashilkan. Antum. Ada pada satu ayat dengan ayat ni, tuan-tuan. Dalam Quran ada. Ni ayat Quran tu. Saya baca ayat Quran. Dalam Quran ni panjang. Allahu khairun amma yusyrikun. Allah. Ada ayat Quran. Adakah Allah yang lebih baik daripada apa yang kamu syirikkan? Ni panjang ni adalah maknanya adakah. Jadi tak boleh panjang Dia yang tepatnya adalah Allah, gitu je. Tak boleh Allah. Bunyi macam tak ada apa-apa, tak boleh. Batal semayang. Itulah halul jali tu. Okey. Kedua, yang sabdu tadi tu. Yang kedua, batal semayang. Kalau orang baca gini, Allah, batal. Allah bukan Allah. Allah kena tekan. Tak boleh Allah tak boleh. Dia kena Allah. Sebab dia ada sabdu tu. Kalau imam kata Allahu Akbar, tak. Allah bukan Allah. Allah sebab lam tu ada sabdu, maka kena bunyikan Allah, bukan Allah. Allah bukan, tapi Allah. Tu tuan-tuan ya. Jadi kena ada sabdu. Itulah benda ni kena belajar, tuan-tuan. Kalau tak, kita tak nampak mana kesalahan-kesalahan yang berlaku pada perkataan-perkataan ya. Ingat senang nak masuk syurga, tuan-tuan. Bukan senang nak masuk syurga. Gitu nah. Baik. Jadi Allah gitu nah. Kalau Allah ni pendek, tak sampai 2 harakat nah.
Allahu Akbar. Pendek je. Allahu Akbar. Sah takbir dia. Dia tak panjang. Allah ni dia tak panjang. Pendek. Sah sembahyang dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pendek. Sah sembahyang dia. Sah sembahyang. Sebab dia panjang pendek ni, dia bukan kesalahan yang besar. Kesalahan panjang pendek adalah kesalahan kecil. Mat ni tak mengubah makna. Tuan-tuan ni, makna tetap Allah Maha Besar. Cuma maknanya bacaan tu makruh. Tak boleh makruh. Jadi kena panjang lah. Paling kurang 2 harakat. Allahu Akbar. Tu paling kurang lah tu. Paling panjang, nak angkat takbir paling panjang 14 harakat. 14 boleh Allah. Ikutlah. Sampai 14 harakat boleh dipanjangkan perkataan Allah ni, tuan-tuan. Kemudian hu. Hu ni jaranglah orang salah. Tak ada. Kalau ada orang sebut hu, batal lah sebab mengubah huruf. Allahu Akbar. Hu Akbar. Tak pernah dengar lagi setakat ni. Setakat ni tak pernah dengar ya. Jadi hu tu macam biasalah. Allahu Akbar. Dia tuan-tuan makhraj huruf ha ni kalau kita belajar, kita jangan tekan-tekan kan. Tuan-tuan, saya nak sebut dengan tuan-tuan, bacaan Al-Quran ni tidak disuruh kita baca dengan menekan-nekan. Kalau tuan-tuan baca tekan-tekan, nanti makhraj dia berlebih-lebihan. Bahkan nanti menyusah-nyusahkan kita membaca ni. Ulama-ulama kita yang qari mengajar kita baca Quran dengan mudah, dengan lemah lembut. Jangan tekan-tekan. Makruh tekan-tekan. Berat-beratkan jangan. Allahu Akbar. Tuan-tuan tak? Hu tu nak betul-betul bunyi. Tak payah. Nanti jadi was-was nanti. Syaitan masuk. Oh, tak kena tu. Kan? Kamu tu tak jelas lagi tu. Kita pun Allah tu yang jadi was-was tu. Dia punca was-was ni sebab dia nak betul-betul. Dia nak 100% perfect. Dia nak angkat. Maknanya dia nak sebut perkataan tu bagi betul-betul bunyi. Tuan-tuan tak? Jadi boleh jadi was-was. Di Islam tak ajar kita kata berpayah-payah dalam agama sampai macam tu. Relax je. Allahu Akbar. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kalau kita baca Fatihah, tuan-tuan, untuk kita dapatkan makhraj untuk awal mungkin kita tekan-tekankan. Tapi tekan-tekan bacaan ni bukan dituntut untuk selalu kita baca Quran tekan-tekan. Makruh jadi. Macam nyusahkan mulut kita. Relax je baca. Tuan-tuan tengok Imam Mekah kan baca Quran macam mana. Bibir dia buka tak buka je bibir dia, tapi lantunan bunyi dia tepat lah. Jadi kita lafazkan ni mudah je tuan-tuan ya. Jangan tekan-tekan sangat. Baik, hu sesuatunya akbar. Allahu Akbar. Ada orang macam gitu. Aik tuan-tuan. Ada orang kampung lah kan. Allahu Akbar. Kan Allahu Akbar. Aik tu macam ni tuan-tuan. Sah tak semayang ni? Aik. Dia tu adalah, maknanya dia punya lahjah lah kan. Kadang-kadang lahjah Jawa lah macam-macam. Allahu Akbar. Sah, tak ada masalah. Sah lah. Jangan sampai aik tu ada ya pula. Tak lah. Dia tak sampai macam tu. Kadang-kadang dia punya a tu Akbar. Tapi maknanya sebaik-baiknya jagalah. Janganlah aik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu pengalaman-pengalaman saya tu. Saya sebut dengan tuan-tuan. Ada yang tu yang ni yang saya betul-betul dengar tuan-tuan masa saya kat Perak lah. Memang ada imam baca Allahu Akbar. Yang tu memang batal tuan-tuan. Akbar. Dia tak macam mana dah. Dia nak bunyikan kaf ke macam mana jadi cheat. Apa jadi cha. Tu batal lah tuan-tuan ya. Tak boleh gitu batal. Dan ada di tempat kita ni, di kawasan kita ni dia baca dengan kha. Allahu Akbar. Batal juga tu. Tak sah sebab dia mengubah huruf. Mengubah huruf batal lah. Allah, dia betulnya Allahu Akbar. Okey, ka ni tuan-tuan tak payah bunyi sangat. Tak payah tu itu bukannya wajib tuan-tuan. Memang ka ni huruf hamas. Tapi nak bunyikan dia tu bukan wajib. Makna kata kalau tuan-tuan baca Allahu Akbar sah dah. Jangan imam tak ada bunyi tak ada kan. Kita kata batal sebenarnya kan. Jadi benda tu tak wajib nah. Jadi maknanya kalau ada orang boleh Allahu Akbar, itu tak apalah, dia boleh buat. Kalau kita rasa kita tak boleh, tak payah. Benda tu maknanya bukan wajib tuan-tuan ya. Itu kesempurnaan huruf sahaja
Jadi tak perlu bunyikan k tu. Dia huruf hamas. Kaf ni huruf hamas. Dia ada bunyi angin sedikit. Tapi bukan angin terlalu kuat. Allahu Akbar. Kuat sangat bunyi. Tak. Dia sikit sangat benarnya. Allahu Akbar. Sikit je. Kadang-kadang kita je dengar benda tu. Kalau kita rasa tak bunyi, tak payah. Jangan nak berat-beratkan lidah kita. Dan kalau ada imam tak bunyi, sah semayang dia. Takut-takut nak bunyi jadi huruf qaf. Batal semayang. Allahu Akbar. Tak apa lagi lah. Akbar. Qaf. Jadi batas semayang. Jadi mudahnya Allahu Akbar. Gitu je. Senang tuan. Okey, bar. Lain saya ingat tak ada apa-apa. Bar tuan-tuan jangan dipanjangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sikit pun tak boleh panjang. Bar ni kalau kita panjangkan dia akan berubah makna akbar tu. Akbar ni Allah Maha Besar. Tapi bila akbar, maksud dia. Makna dia buruk tuan-tuan. Perkataan ni jangan disebut. Buruk makna dia. Allahu Akbar. Allah gendang raya. Tu makna akbar tu. Gendang raya maksud dia tuan-tuan. Jadi tak tepatlah mengatakan Allah gendang raya gitu. Jadi selesailah saya ingat. Allahu Akbar tu selesai. Jadi yang betulnya, yang eloknya kita baca Allahu Akbar. Pertama ingat jangan panjang sikit pun. Yang kedua kena masukkan sabdu Allah. Allah. Allahu Akbar. Okey, baik tuan-tuan Okey, saya baca tuan-tuan ikutlah. Allahu Akbar. Mula tuan-tuan. Sekali lagi tuan-tuan. Okey, sekali lagi. Okey, baik itu kira talaki yang guru dah tu. Kira saya menurunkanlah kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan saya baca macam tu, tuan-tuan ikut bacaan saya berkat dan boleh dapat bacaan tu sampai kita mati nah. Jadi betul lah tu insya-Allah nah. Tak ada masalah dah tu. Ada tuan-tuan nak tanya tentang Allah Akbar ni? Allah Akbar ni sajalah. Dan Allah Akbar ni tuan-tuan, sunat masa kita angkat nanti semayang, tangan kita ni sama ada dekat sini terus. Kalau saya pilih mazhab ni. Ni mazhab Syafi'i juga, bukan mazhab lain. Kita nak angkat takbir ni sama ada tangan di bawah, daripada bawah Allahu Akbar, bar tangan kita dah dekat bawah nah. Yang tu yang sunatnya, kena mualat macam tu. Ataupun kita angkat tu, angkat dulu tangan. Saya pilih yang ni. Kalau saya pakai mazhab yang ni. Saya letak tangan dulu Allah. Maknanya selagi mana tak masuk niat duduk sini lah. Menyerah kepada Allah. Allah. Hujung dah dapat. Hu Akbar. Akbar ni turun bawah. Makna kata kalau ada orang yang Allah, dia dah turun dah tangan dia, tapi dia duduk lapas lagi. Allahu Akbar. Kalau dia buat begitu, dia tak dapat pahala sunat angkat takbir. Sebab mana bacaan dia dengan takbir itu tidak mualat dipanggil. Minta maaf. Pahala angkat takbir dapat, pahala mualat tak dapat. Maknanya bacaan takbir berserta dengan pergerakan tangan tu, dia tak dapat pahala yang tu. Selesai nah. Habislah bacaan takbir kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu. Contohnya ni masuk bacaan yang penting lah. Bacaan surah Al-Fatihah. Ni nak tengok surah satu ni tuan-tuan Baik, bacaan surah Al-Fatihah ni tuan-tuan, dia ada 7 ayat. Sebab tu dipanggil juga surah Sab'ul Masani. 7 ayat. Dia bacaan surah Al-Fatihah ni tuan-tuan, kalau kita nak baca laju, tuan-tuan, terutama dalam sembahyang sunat tarawih ke, sembahyang sunat kita ke, kita ada urusan dan sebagainya, kita nak baca Fatihah ni, nak baca laju lah. Tuan-tuan ingat Fatihah ni maksimal laju pun, macam mana laju pun, dia hanya boleh berhenti 4 tempat je. Tu habis laju tu. Kalau kita laju betul lagi, satu nafas semua, kadang-kadang kita nak latih suara kan. Yang tu tak apa, tu nak latih suara. Tapi kalau ikut hukum asal, sekaligus baca makruh. Tak boleh. Sebab dia ada makna-makna yang sempurna yang kita kena berhenti.
Tak boleh kita main baca je terus. Gitu tuan-tuan ya. Jadi dalam bacaan Fatihah ni, dia ada wakaf tam dipanggil. Wakaf tam. Siapa yang baca lain daripada yang ni, makruh bacaan dia. Maknanya bacaan dia tidaklah batal sembahyang, tapi makruh. Jadi tuan-tuan, wakaf tam dalam Fatihah ada 4 tempat. Yang pertama, tuan-tuan ya, Bismillahirrahmanirrahim 1. Itu wajib berhenti. Tak boleh Bismillahirrahmanirrahim bunyi je sedap, tuan-tuan tak? Orang tak ada ilmu, tak apalah, dengar okey lah. Kalau kena ustaz-ustaz belakang ni, apa imam baca gini? Ada orang yang tahu belakang tu, maka dia tahulah benda tu tak boleh, makruh. Bismillahirrahmanirrahim berhenti satu. Itu wakaf tam yang pertama. Jadi jangan disambung Alhamdulillah tu, tuan-tuan ya. Sebab Bismillah ni ayat lain. Tapi kalau ikut sunnah Nabi tak pernah baca sambung. Nabi sentiasa baca 7 ayat ni dengan berhenti-berhenti. Itu sunnah Nabi. Tuan-tuan ya. Cuma kalau kita nak sambung juga boleh lah. Tidaklah berdosa. Tapi kena betul sambungan dia. Berhenti yang kedua. Dia ada 4 lah. Berhenti yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Nombor 2. Tu wakaf tam yang kedua. Dipanggil wakaf tam yang kedua. Kemudian wakaf tam yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu berhenti setakat tu. Tak boleh baca, tak boleh sambung Nuhdinas siratal mustaqim, lari dah tu. Maknanya dah makruh dah kalau kita baca macam tu. Jadi tuan-tuan mudah nak ingat lah. Maknanya yang berhenti dengan satu ayat ada 2. Satu, Bismillahirrahmanirrahim, wajib berhenti satu ayat. Iyyaka na'budu, nombor 2. Yang tu wajib berhenti satu ayat. Wakaf tam ni wakaf wajib lah. Kok mana-mana pun kena berhenti, jangan disambung-sambungkan. Dan yang keempat, wakaf tam yang keempat yang boleh kita nak sambung ialah ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin. Tak cukup nafas ni tuan-tuan ni. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Tu yang keempat. Tuan-tuan ni. Itu sajalah. Kalau ada orang buat lain 3, 5 berhenti macam-macam tu, yang tu dah lari dah semua tu nah. Jadi saya ulang balik nah. Saya buat wakaf tam yang 4 tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Itulah wakaf tam dalam Fatihah ada 4. Ingat tak tu? Ingat, senang je tu, insya-Allah. Selesai tuan-tuan ya. Kita tengok satu persatu bacaan surah ni. Letih juga mengajar ni tuan-tuan ni. Semput juga nampak rasa. Okay, pertama tengok bismillah nah. Bismillah ni tak ada apa-apa lah saya ingat nah. Cuma kalau ada orang baca bismillah, tak ada. Bismillah tu itulah hajah dia lah. Semayang duduk batal nah. Cuma makruh baca gitu. Kita ni tuan-tuan, orang Melayu ni terbalik tuan-tuan. Orang Melayu ni terbalik. Ikut Arab terbalik kan kita. Kita kena ubah perangai kita orang Melayu. Arab ni, dia atas yang lencong, bawah yang betul. Arab ni. Jadi Arab, kalau disebut bi, ba, bi, bu. Kan? Ba, bi. Jadi bi ni nipis. Bis. Jangan bes. Bukan be. Tuan-tuan baca ba, be, bu ke tuan-tuan? Kan? Maknanya kalau kita baca pun tidak ba, be, bu. Kan? Ta, te, tu. Kan? Kita orang Melayu ni, yang bagi atas kita telahkan ta, te, to, ta kan. Arab bagi atas dia lencong. Ta, ba, ta, sa, ja. Tuan-tuan latih lah. Nanti tuan-tuan latih kat rumah baca gitu. Ba, ta, sa, ja. Satu lagi tuan-tuan, bila kita sebut bacaan-bacaan Quran ni, kita kena senyum tuan-tuan. Tak boleh ba, ta. Tak boleh. Kita kena senyum. Ba, ta, kena gitu nah.
Jadi bacaan kita ni kena senyum, buka mulut dan lencongkan di baris atas. Sa, ja, ha, kha, da, za. Gitu nah. Cuba tuan-tuan buat. Ikut apa nama? Saya sebut tuan-tuan ikut nah. A, ba, ta, sa. Cuba. 1, 2 mula. Sekali lagi. Lagi lencong tu. Tak apa nak lencong. Tu betul. Sekali lagi. Ba. Okey, betul. Boleh tu. Jadi latih gitulah. Dia 45. Jangan lencong sangat. B. Itu lencong sangat. Jangan lencong ba. Jadi 45 darjah ni. Kalau ni suara kita tu segitu. Tak lencong sangat. B, T tu. Jadi ba, ta, sa. Itu tu dah. Lama-lama dia dapat lah tu. Tapi bagi bawah mesti kena betul-betul B. Jadi ba, bi, bu. Cuba tuan-tuan. B tu kena senyum. B. Jadi bismillah. Mi bukan bismillah. Bismillah. Kame tuan-tuan ya. Millah. Mi. Azan lu. Nanti ada orang datang. Jadi ingat tak ada orang, tak ada orang azan. Dia datang pula. Ya Allah. Asyhadu an la ilaha
Bismillah. Kita 8.25, 8.35, 8. Bukan 10 minit lagi ke tuan-tuan ni? Lagi 10 minit. 8.25, 8.45 lah. 8.35. Okey, baik tuan-tuan ya. Bismillah dah ya tuan-tuan. Jadi kalau ada setengah-setengah tempat tu dia, setengah-setengah orang dia baca sin tu dia baca dengan bunyi qalqalah sedikit. Itu tak batal semayang nah. Tapi makruh lah bacaan gitu. Bismillah, ada se bunyi. Bismillah, bismillah. Jadi jangan ada se tu lah. Buang se tu. Jadi kena bis angin sikit nah. Dan cara sebut huruf sin ni tuan-tuan, mestilah lidah kita dekat dalam gigi. Jangan kita huruf sebut sin ni lidah kita luar gigi. Kalau baca lidah kita luar gigi, itu jadi huruf sa. Nah, bismillah, keluar lidahan gitu. Tu tak boleh. Tu batal semayang tu. Sebab huruf sin dengan sa lain makhrajnya tuan-tuan. Tuan-tuan jangan samakan sin dengan sa tu nah. Kalau kita sebut bagi atas nah, tuan-tuan tengok saya sebut nah. Saya sebut sa dulu, kemudian sa. 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 Boleh tuan-tuan? Cuba. Sa. Sekali lagi. Sa. Kalau kita bunyikan baik atas bawah, sa si su sa si su. Cuba tuan-tuan. Sa si su. Dia kalau sin ni kalau kita sebut dia ada angin dia. Macam dia satu lagi saya nak ajar tuan-tuan ya. Untuk kita dapatkan makhraj huruf ni, cara untuk tuan-tuan dapat tepat tuan-tuan kena tambah alif kat depan dan matikan huruf-huruf yang tuan-tuan nak sebut tu. Tu cara nak dapatkan bunyi makhraj yang tepat. Mana kata nak bunyi sin ni, letak alif kat depan, matikan huruf sin. As, is, us. Macam tu. Faham tak tuan-tuan? Nak dapatkan makhraj huruf ba, ab, ib, ub, tambah alif kat depan dan matikan huruf-huruf yang kita nak sebut tu. Akh, ikh, contohnya. Gitu nah. Jadi as, is, us. Jadi dia ada bunyi angin sikit. As, is, us. Ada se tu jangan. Huruf qalqalah yang ada lantunan ni dia ada 5 huruf je. Selain 5 huruf ni dia tak ada lantun. Banyak orang suka lantun huruf ni tuan-tuan. Kalau kita cek bacaan banyak orang. Kadang-kadang lam di lantunnya. Alham. Le di bubuhnya. Ghairil maghdub. Re ada. Mana boleh re? Dan kadang-kadang siratal ladzina an'am ada na. Dan siratal ladzina an'am. Ada sikit kadang-kadang. Kalau kita jenis peka dengar bunyi, kita boleh tangkap tu. Dia huruf yang ada bunyi lantunan ni 5 je. 5 je lah. Selain ni tak ada. Apa huruf dia tuan-tuan? Qaf, ta, ba, jim, dal. Tu je ada lantunan. Aqa, ab, aj, ad, apa. Tu je ada. Tapi dalam bacaan Fatihah kita tak ada. Huruf-huruf tu tak ada. Fatihah ni tak ada huruf lantunan. Semua huruf biasa sahaja. Baik, tuan-tuan dengar saya baca yang salah, yang batal semayang. Cuba detect kat mana batal semayang saya baca. Dengar tuan-tuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Batal. Macam betul je Ustaz kan. Dengar macam betul je, sedap je kan. Batal tu. Tuan-tuan ya. Saya ulang 3 kali batal semayang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mana batal? Tuan-tuan. Imam baca gitu mufarakah gitu. Nampak tak mana batal dia? Bismillahirrahmanirrahim. Batal tu. Kat mana batal? Nampak? Him tu. Tak? Sah? Betul? Betul? Mim? Mim lam sabdu. Yang betul? Yang betul macam mana? Memang. Macam mana yang betul? Cuba baca sikit. Kena tekan. Betul tu. Tu dia nampak. Betul lah.
Jadi saya saja tu. Maknanya betul. Kadang-kadang tak tekan millah tu. Bismillah, bismillah macam Allah juga tadi sama Jadi tak boleh baca bismillah gitu. Dia bukan milah. Dia millah. Faham ya? Bila kita baca bismillah, kita telah buang satu huruf lam dalam perkataan Allah. Bukan Allah, Allah. Ya. Ni dalam Facebook ni tolong ikut juga. Ada 3 orang online ni kan. Allah. Mungkin dia orang tu buka rumah tu kan. Sebab dia orang dalam handphone tu. Jadi Allah bukan Allah. Allah. Kadang-kadang betul ya, ramai orang baca gitu. Ya. Dia gini. Kalau imam baca Allah, Allahu Akbar kan. Bismillahirrahmanirrahim dibaca gitu kan. Dia baca gitu, makmum belakang ni yang mereka tak belajar macam kita belajar detail Fatihah ni, tuan-tuan. Dia orang pun tak dapat detect kesalahan imam tu, sembahyang mereka semua sah. Sembahyang mereka sah. Tapi kita yang ada ilmu, yang tahu perkataan tu telah jatuh hukumnya, lam telah jatuh, sabdu telah jatuh, tak sebut dengan jelas, kita sembahyang kita wajib mufaraqah, kita seorang je. Faham tak? Yang lain sah sebab mereka tak tahu. Dalam keadaan sama-sama tak tahu tu sah sembahyang mereka. Kita yang tahu wajib mufaraqah. Dan kita kena tegur imam. Imam kata, tolong lepas ni tekan bismillah kata. Wajib tegur tu. Kalau kita tak tegur, tanggung dosa sembahyang berjemaah tempat tu sampai kiamat. Tuan-tuan nak tanggung? Nak tanggung? Kita diam kan? Dengar imam baca bismillahirrahmanirrahim, kita tak tegur kan? Sampai kiamat lah tuan-tuan. Kita tanggunglah dosa imam baca macam tu. Dan makmum jemaah yang ikut imam tu baca, kita tanggung sampai akhirat. Bahaya tuan-tuan. Baik, jadi bismillahirrahmanirrahim. Batal tu. Dan ada juga tempat-tempat yang baca, ada orang kampung kadang-kadang kita memang dengar jelas ya. Tuan-tuan dengar, yang ni pun adalah kesalahan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Payah nak buat. Saya nak buat tak jadi. Payah nak buat Tak apalah saya beritahu tu. Saya nak buat payah. Ada setengah tempat dia tak tekan ra dengan 2 ra tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Dia baca gitu je. Ada memang ada. Jadi sabdu ni dia kena tekan, baru jelas bunyi sabdu. Ada setengah tempat bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Dia tak tekan, maka tak sah sembahyang dia sebab dia telah membuang satu huruf yang bersabdu tu. Sebab huruf sabdu ni dia hakikatnya ada 2 huruf dia. Jadi tak boleh nirrahim. Jadi yang betulnya bismillahirrahmanirrahim. Itu yang betul ya. Jadi him ni pun kena tekan sedikit. Kalau ada tempat-tempat yang baca bismillahirrahmanirrahim, ada, memang ada. Itu memang ada nirrahim. Bunyi ha dia ha besar. Kalau imam tu dia tak boleh sebut ha. Dia tak boleh sebut ha. Bila sebut nirrah, dia mesti jadi nirrahim. Imam tu baca kan. Katalah dia memang lemah nak sebut huruf ha tu. Bila kita kata ha dia ha juga. Imam ni kena turun. Bagi imam lain naik. Tak layak jadi imam. Tuan-tuan kita. Dia kena rendah diri ya. Walaupun teranum dia hebat dan sebagainya. Sebab bacaan ni bukan nombor 1 lagu. Nombor 1 makhraj. Kena betul. Lagu nombor 2. Tuan-tuan. Kalau satu surau semua pakat tak boleh sebut huruf ha, tu tak apa. Satu surau semua ha mereka. Ha semua. Seorang-seorang test semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semua gitu. Tu tak apa. Sah sembahyang. Tapi ada seorang yang betul. Seorang yang boleh sebut ha. Bismillahirrahmanirrahim. Him tu kan. Maka dia wajib naik jadi imam. Dia tak sah ikut jemaah-jemaah yang baca dengan ha besar ni. Dia wajib naik ke atas. Tuan-tuan ya. Kadang-kadang ada setengah-setengah orang ni dia tak boleh betul makhraj dia. Bila tak boleh betul, dia maknanya ada kekurangan. Bila dia ada kekurangan, minta maaf mam, kata tak boleh nak lantik jadi imam lah. Kena orang lain jadi imam. Gitu lah. Baik tuan-tuan, saya baca tuan-tuan ikut lah. Saya ada sanad insya-Allah sampai kepada Rasulullah Sanad Harundin pun saya ada, sanad guru-guru saya pun sampai kepada bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi bila saya baca
tuan-tuan ikut mana sanad guru saya turun lah pada tuan-tuan, insya-Allah ada keberkatan yang bacaan kita sampai kepada Nabi ya. Baik. Jadi cuba kita baca dengan lahjah Arab nah. Jangan bismillah ya. Bismillah nah, maknanya kita baca ni kita kena senyum lah. Bukalah mulut tuan-tuan nah. Bukalah senyum lah. Dan senyum dengan Allah ha. Bismillah gitu ha. Bismillah. Tapi lah tu kita lencong dengan bismillah. La bukan la nah. Bismillahirrahman ma bukan ma. Bismillahirrahman bukan ma ma. Cuba sebut ma. Ma. Tu ada yang ma lagi tu, saya dengar belakang ada ma. Tu baru betul nah. Sekali lagi ma. Okey ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ra ni tak boleh ra. Ra ni tak boleh. Ra ni kena tebal lah ra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Payah juga nak dapat makhraj. Sebab tu tuan-tuan, makhraj salah tak apa, tak batal semayang. Sebab makhraj ni dia kesempurnaan. Kadang-kadang nak cari orang yang boleh sebut dengan makhraj tepat macam Arab ni payah. Saya sendiri pun tak bunyi Arab lagi tuan-tuan ya. Walaupun kita hafiz Al-Quran pun bukan senang nak dapat lahjah Arab ni. Sebab kita cakap Melayu, kita nak dapat lahjah Arab memang susah lah. Lainlah kalau kita ni cakap Arab tuan-tuan kita. Jadi rahma, rah tebal, kemudian ma maknanya lencong, nirrahim. Ni saya nak ajar tuan-tuan ya. Tak jadi test lah, tak apalah tuan-tuan ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan dengar lah. Mana salah? Test lah. Tuan-tuan. Siapa dapat detect lah. Ni kesalahan besar lah. Boleh batal semayang lah. Dengar tuan-tuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana batal? Ma. Anda. Sekali lagi saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mim campur nun? Tak. Mana salah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Betul. Imam dapat. Ya. Saya baca nu tu. 2-3 kali baca baru kita nampak kan. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Nur. Nur saya baca tu. Dia bukan nur. Nir. Dia ada orang, saya sebut kat sini, dia kata nak test tadi tu. Ada orang dia nak sebut ni tau. Tapi dia ni tu dengan muncung. Nir. Nir jadi macam bagi depan. Tuan-tuan nak sebut bagi bawah, dia kena buka mulut dan jangan muncung lah. Nirrahim. Ada orang dia nak masuk bagi bawah dengan ra yang tebal tu menyebabkan mulut dia moncong, bunyi dah macam nu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan gitu. Jadi hi pun jangan hir. Dia bukan hirrah. Gitulah. Ra ni memang tebal, tetapi bila dia bagi bawah jadi ra tafkhim, ra yang nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Nir. Nir gitu je. Okey, baik tuan-tuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba 1 2 mula. Nir tu tak payah tekan sangat. Nir maknanya biasa je kita baca Quran ni, kita tak payah tekan sangat. Kita biar je mulut kita berjalan macam air tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Cuba tuan-tuan. Bismillah. Ada lagi yang nir, ada yang muncung. Boleh nak muncung, tapi jaga jangan sampai nir macam bunyi macam bagi depan dah. Dia tak jelas bagi bawah dia tu. Maknanya yang tu jaga sampai jangan berubah baris tu saja. Kita sebut nir tu nir. Kalau tuan-tuan nak dengar bacaan qori kita, qori Arab yang betul-betul dia baca ikut makhraj, tuan-tuan cari Syekh Khalil Al-Qushairi. Syekh Khalil Al-Qushairi. Yang imam lain dia kita tak boleh detect. Sebab Syekh Khalil Al-Qushairi ni dia memang baca Quran dengan satu persatu. Dia diiktiraf oleh ulama dunia. Syekh Khalil Qushairi nama dia. Khalil Qushairi. Khalil Qushairi.
Carilah banyak MP3 bacaan dia. 30 juzuk ada. Kita biasa Masyari Rashid kan. Kita baca Sudais. Dia orang ni baca berlagu. Kita tak nampak. Syekh Khalil Qusari dia akan baca apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Tu Syekh Khalil Qusari. Dia baca gitu. Dia akan baca satu-satu tanpa lagu. Dia tak ada lagu. Dia hanya semata-mata sebut dengan makhraj huruf satu-satu dengan tepat bunyi. Arab tu Mesir. Dia ada 30 juzuk bacaan dia. Kalau tuan-tuan dengar dia baca 30 juzuk pun satu-satu. Alif Lam Mim. Dia kata tu. Zalik. Saya pun tak kerti buat lagu dia tuan-tuan. Tapi dia tak ada lagu lah. Zalik. Tak kerti saya tuan-tuan. Tuan-tuan carilah. Dengar. Dulu saya masa dekat tahfiz, kami memang lepas isyak, memang kami didengarkan dengan bacaan Syekh Khalil Qusari sebanyak 30 juzuk. Dulu kita orang pakai kaset je. Pakai kaset. Jadi ustaz kami beli kaset 30 juzuk Syekh Khalil Qusari tu. Habis kita orang solat isyak, buka radio. Macam Syekh Khalil Qusari baca, seorang tekan pause. Kan dulu tak tu kan. Play Bismillahirrahmanirrahim. Pun pause. Kami pun Bismillah ramai-ramai. Kami ada pelajar 150 orang. Jadi kami ikut sikit-sikit lah. Surau nak buat boleh ikut lah. Macam mana cara kan. Ada MP3 ke apa untuk betulkan bacaan. Jadi kita hampir dekat ayat pertama lah. Dan hari ni saya sambung pada kuliah-kuliah yang akan datang lah. Jadi kalau ada orang baca Bismillah, hukumnya makruh. Yang tu kesalahan kecil. Kalau Bismillah tu, millah tak panjang, yang tu pun tak batas semayang. Tu pun kesalahan kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Lah tu dia tak panjang langsung. Maka hukumnya kesalahan kecil. Maka tak batas semayang. Tuan-tuan ya. Yang batal tadi yang saya sebut dengan tuan-tuan. Millah tu jadi milah kan. Hirrahman dia kena hirrahman. Gitu nah. Kemudian panjang lah tu tak batal Hirrahman. Ma tu pun kalau pendek tak batal semayang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga mungkin orang macam ma tu pendek Ingat, panjang pendek dalam Fatihah tidak membatalkan sembahyang. Kalau Maliki Yaumiddin ni memang ada bacaan qiraat qori, bukan bacaan kita. Memang dia akan baca ma tu pendek. Ada setengah bacaan qiraat Maliki Yaumiddin tu Imam Malik bacaan qiraat. Morocco dan sebagainya dia baca macam tu. Mazhab lain. Kalau tuan-tuan pergi Morocco, kita akan dengar imam-imam baca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Memang ada bacaan tu, memang ada. Jadi bacaan panjang pendek ni tak apa. Dia tidak membatalkan sembahyang. Ar-Rahman. Habislah, tak ada apa-apa lah. Kalau ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, him tu kalau pendek tak boleh. Dia ada tempat-tempat yang pendek tidak mengubah makna. Ada tempat-tempat yang baca pendek tak boleh. Dia mengubah maksud. Kalau nirrahim tak boleh. Sebab ar-rahim beza maksud dengan ar-rahim. So him ni memang kena panjang. Tuan-tuan ya. Jadi ar-rahim ni adalah mad arid lis sukun. Jadi mad arid lis sukun ni kita boleh baca 2 paling kurang, 4 dan 6. Terbaik-baiknya dalam bacaan Fatihah ni kita samakan. Kalau kita ambil ujung ni 4 harakat, semua 4. Tapi mana dan kita nak ngira, tuan-tuan tak? Kita bajet-bajet, target-target je lah, tuan-tuan tak? Jenuh kita nak letak jari kira. Bismillahirrahmanirrahim. 4 Nirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak payahlah, tuan-tuan ya. Tak payah gerak-gerakkan jari. Kita maknanya buat biasa-biasa kita tu je, tuan-tuan. Cumanya jangan ada setengah panjang, setengah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tu janganlah. Bagi sama hujung tu semua. Bagi cantik. Kalau nak alun-alun semua sama. Dan tuan-tuan ya, bacaan kita buatlah lagu, tuan-tuan. Memang kena baca Quran dengan berlagu-lagu. Sebab Allah suka bacaan Quran yang berlagu-lagu. Nabi SAW kata, hendaklah kamu mempercantikkan Quran kamu dengan berlagu. Tuan-tuan buatlah lenggok-lenggok macam mana pun, belajar-belajarlah tuan-tuan ya. Jangan kaku gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaku gitu. Bacalah dengan berlagu-lagu. Nak lagu ni kena belajar getar suara lah. Kena belajar untuk getar-getarkan. Maknanya bila panjang-panjang tu belajar untuk getarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Belajarlah getar-getar tu tuan-tuan ya.
Sekadar itulah perkongsian kita pada malam ni. Jadi tuan-tuan yang mungkin baru hadir pada malam ni, saya nak bawa umuman ni, maknanya kalau boleh kita ambil lah peluang untuk bersama-sama dalam bengkel bacaan Al-Fatihah, tuan-tuan yang baru datang sebab mungkin ada bacaan-bacaan yang kita selama hari ni tak tahu bacaan tu adalah kesalahan yang besar, menyebabkan bacaan tuan-tuan tidak sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan sembahyang kita tidak sah, tidak sampai sembahyang kita di sisi Allah. Jadi saya buat bengkel ni bukan sepanjang kuliah, maknanya habis bengkel ni habis dah, entah bila pula kita nak ulang bengkel ni. Jadi tuan-tuan yang baru hadir sekarang ni, minggu depan insya-Allah turut bersama-sama dengan saya untuk kita tengok bacaan rukun qauli yang 5 yang penting ini, untuk kita pastikan bacaan sembahyang kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan usaha ikhtiar kita, kita dah belajar usaha buat yang terbaik. Jadi mudah-mudahan usaha kita ni, kalau kita ada kesalahan juga, diampunkan oleh Allah. Sebab kita dah belajar. Kita dah belajar tuan-tuan. Ya Allah marah ni tak belajar. Tak belajar, kita tak rasa kita betul dah bacaan kita. Kita tak belajar bacaan-bacaan yang kesalahan kecil, kesalahan besar ni, bila tersalah, yang tu tidak dimaafkan. Tapi kalau kita dah usaha, mudah-mudahan Allah maafkan kita sebab kita dalam keadaan belajar, dalam keadaan masih belajar. Kita tuan-tuan ya. Jadi sekadar tu perkongsian kita. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan. Mudah-mudahan Allah lembutkan lidah-lidah kita semua untuk menyebut bacaan ataupun ayat-ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kemudahan, kelembutan lidah untuk menyebutnya makhraj dengan tepat seperti mana yang diredai dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan doalah. Ya Allah, jadikanlah bacaan Quran aku doa. Tuan-tuan sembahyang sujud, main syak sekarang, sujud yang terakhir doalah, ya Allah, jadikan bacaan Fatihah aku bacaan yang kau redha, bacaan yang kau terima, sehingga menyebabkan sembahyang aku ni, apa yang aku buat selama ni sampai kepadamu ya Allah. Gitu tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan rasa sebelum-sebelum ni mungkin bacaan kita banyak salah, banyak tak tepat, takut benda-benda macam ni menyebabkan ibadah kita tak sampai, saya nak sebut dengan tuan-tuan banyak baca doa ni Mungkin zaman jahil kita dulu kan, kita hari ni baru tahu, alamak ini aku salah, ni aku salah, bismillah aku tak tekan ke, ya Allah, mungkin ada bacaan-bacaan aku sebelum ni aku tak tekan bismillah, hari ni baru aku tahu ada tekan bismillah. Allah, mungkin sebelum ni aku baca Allah gitu je, Allah, aku tak tekan Allah, malam ni macam tersedar dan sebagainya. Tuan-tuan contoh tak? Tuan-tuan minta ampun dengan Allah ni, baca doa ni Rabbana, ni doa yang kita baca dalam tahlil tu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ulang doa ni banyak-banyak. Ya Allah, Rabbana la tu'akhidna, janganlah kau kira kami ni ya Allah. Jangan kau kirakan benda yang kami lakukan ni sebagai satu dosa. Inna sina, ketika mana kami lalai, kami lupa. Au akhtana, ketika mana kami tersalah, kami tak tahu. Kita rasa dosa kita lepas-lepas banyak yang kita tak tahu, yang kita langgar dalam keadaan kita tak belajar. Hari ni baru kita sedar doa yang ni. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, ampunkan kami. Jangan kau kira kami sebagai satu dosa ketika mana kami lupa dan kami tersalah dalam kami melakukan ibadah kepadamu ya. Rabbana wala tahmil alaina tu, itu dah maksud lain. Tapi tuan-tuan nak doa pun boleh. Rabbana wala tuhammilna ma la taqatu, maksud-maksud untuk apa? Untuk kita mengharungi ujian Kalau tuan-tuan dalam keadaan diuji oleh Allah, ujian kemiskinan, ujian sakit yang berat, tuan-tuan, ujian isteri yang selalu dahaka contohnya, tuan-tuan, ujian suami yang selalu buat khianat kepada kita kan, ujian berat-berat, kawan ni pejabat fitnah kita, baca doa ni. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi kalau boleh tiga-tiga ni gabunglah, sebab maksud dia baik untuk kehidupan kita. Kalau Rabbana wala tahmil alaina, ya Allah, janganlah kau timpakan kami ujian-ujian yang berat yang kami tak sanggup nak terima. Yang berat, kami dah rasa stres dah, tak boleh dah nak hidup kat dunia ni. Doa Rabbana wala tahmil. Maksudnya kalau Allah beri ujian pun minta Allah beri yang kita mampu tanggung. Wala tahmil alaina isran, seperti mana kau beri kepada umat-umat zaman dahulu kan, dengan Allah beri petirnya, Allah angkat terbalik dunia, Allah buat lautan jadi terbelah, hancur manusia. Tu berat belaka tu tuan-tuan ya. Kita minta dalam kehidupan kita ni, mudah-mudahan Allah tak beri terlalu berat sampai kita rasa tak mampu dah nak tanggung, sampai rasa nak bunuh diri. Na'udzubillah
Kemudian Rabbana wala tuhammilna, ya Allah jangan kau timpakan kami ma la taqata lana bih, yang kami sendiri tak mampu nak tanggung. Ma la taqata lana bih, nah. Wa'fu anna, ya Allah ampunkan kami. Waghfir lana, rahmati kami, afiat kami, nah. Warhamna, dan rahmati kami, nah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, anta maulana, engkau lah sebagai kekasih kami yang menjaga kami. Anta maulana fansurna, dan tolong kami ke atas orang-orang yang kafir, nah. Jadi segala yang baik semua datang daripada Allah. Mohon maaf kekurangan, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah, nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nirrahim.